Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Walau di mana pun anda berada, saya doakan anda baik-baik belaka. Okey. Kenapa anda dapat video ni? Okey, ini adalah video untuk siri bina SOP untuk newbie. Okey. So orang-orang yang dah ada company besar, yang dah ada company yang juta-juta punya sale, yang dah power lah, tak perlu tengok video ni. Sebab video ini adalah cara paling asas bagaimana seseorang itu nak mula bina SOP. Dalam video ni tak ada kotak-kotak yang fancy-fancy, tak ada kotak-kotak yang pening-pening, tak ada. Apa yang ada adalah anda akan belajar basically 3 perkara sahaja. Bagaimana buat, bagaimana buat, kemudian bagaimana jalankan dan bagaimana baiki. Bagaimana baiki. Dalam video ini anda akan buat 3 perkara ini sahaja. Dan saya akan ulas satu persatu supaya anda jelas dan supaya anda dapat buat SOP sekurang-kurangnya untuk perniagaan anda sendiri. Kerana ramai orang hari ini dia tak buat SOP bukan sebab dia tak nak buat. Alasannya tak tahu, alasannya tak pandai, alasannya tak ada orang ajar. Jadi sebab itu saya buat video ini. Dan video ni video entah keberapa kali saya shoot supaya saya boleh make sure apa yang saya nak sampaikan kepada anda faham. Baik, sebelum kita mula, kita pergi lebih jauh, kita kena tengok dulu sebenarnya kenapa kita harus bina SOP. Baik, kenapa harus bina SOP? Kenapa? Kenapa? Soalan ni adalah kenapa. Jawapan saya simple saja. Cuba anda bayangkan, anda nak bawa kereta, tapi anda tak tahu nak tekan minyak kat mana, nak tekan brake kat mana, nak masuk gear kat mana, nak pasang lampu kat mana, nak tarik seat belt kat mana. Cuba anda bayangkan, Kalau anda nak bawa kereta, anda tak tahu benda-benda itu, boleh tak berjalan? Boleh. Kereta boleh berjalan, tak ada masalah. Anda boleh, kereta boleh jalan. Tetapi apa yang akan berlaku adalah kebanyakan kereta tidak akan selamat sampai ke destinasi. Sebab apa tak selamat sampai? Sebab dia entah bila-bila masa dia tekan minyak, entah bila-bila masa dia tekan brake. Nak masuk gear 1, masuk gear 5, nak masuk gear 5, masuk gear 2. Jadi kat situ possibility untuk gagal adalah sangat tinggi. Jadi kenapa kita membina SOP? Kerana kita mahu kurangkan peratusan kegagalan bisnes. Kegagalan bisnes. Kenapa? Sebab 93% daripada bisnes lingkup pada 3 tahun pertama. Kenapa bukan tahun pertama? Kenapa bukan 4 tahun? Kenapa bukan tahun pertama? Kenapa lepas 3 tahun bawa lingkup? Sebab kebanyakan bisnes pada permulaannya SOP itu tidak berapa perlu. SOP itu jadi perkara yang kedua atau ketiga. Ini pada awal bisnes. Awal bisnes. Di pertengahan kita dah wajib bina SOP. Di pertengahan kita dah wajib bina. Sebab apa? Sebab masa kita nak meningkat ni lah kita mula cuba dan betulkan. Kita cuba dan betulkan. Kalau pada pertengahan ni kita tak mula cuba dan betulkan, apa yang akan jadi adalah kita akan stuck atau tersekat. Tersekat ni maksudnya kita nak tambah staff tak boleh, kita nak ambil shareholder, kita nak ambil partner pun susah, kita nak jalankan kerja kita pun banyak tak konsisten. Jadi benda-benda inilah yang kita kena ambil berat. So kalau orang tanya kepada saya, kenapa kita kena buat SOP? Saya akan jawab hanya semata-mata untuk kurangkan kegagalan dalam bisnes. Berapa peratus boleh kurang? Itu saya tak berani jamin. Sebab banyak faktor lain di luar yang menyebabkan anda akan gagal. Tetapi kalau anda tak ada SOP, saya boleh jamin 70% kegagalan dah pasti.
kegagalan dah pasti. Okey. Jadi untuk video seterusnya kita akan belajar apa itu SOP secara mendalam dan bagaimana untuk kita bina SOP serta objektif kita membina SOP. So jumpa anda dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.